Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga insya-Allah saya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah SAW, berkat Imamul Mahdi dan berkat Fatah At-Tamimi. Moga-moga apa yang saya katakan pada pagi ini sesuai dan relevan dengan apa yang kita buat di masa ini, di masa sekarang, di zaman ini insya-Allah. Kuliah yang akan saya sampaikan pada pagi ini ialah bertajuk Manusia Bertuhankan Akal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kedatangan Islam, sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ni terlalu memuja nafsu dan akal. Dari orang besar, orang biasa, sangat-sangat bertuhankan nafsu. Orang cerdik pandai bertuhankan nafsu dan akal. Sebab itu sebelum lahirnya Islam, orang cerdik pandai ini terutamanya berlaku di Rom dan Parsi. Lahirnya filosof-filosof seperti Aristotle, Socrates, Plato dan sebagainya. Mereka ini sangat menggunakan akal fikiran. Anggap akal fikiran itu Tuhan. Besarkan akal. Sesuatu itu kayu ukurnya ditentukan dengan menggunakan akal. Menentukan baik buruknya itu dengan menggunakan akal. Itu orang cerdik-cerdik. Adapun bagi orang biasa, orang bawah, banyak menggunakan nafsu. Di dalam ajaran Islam, kita tidak menolak sama sekali akal. Tuhan, Allah Subhanahu wa taala banyak sebut dalam Quran mengapa. Contohnya kamu tidak gunakan akal. Mengapa tidak berfikir? Ini menunjukkan Islam suruh guna akal juga. Tapi kalau tidak berhati-hati, akal itu sendiri bila tidak bertunjangkan kepada Tuhan dan iman, akan membawa kepada syirik moden. Kalau sembah berhala itu syirik kuno. Setengah atau sebagai daripada agamawan berfaham begitu. Memang itulah ilmunya. Tapi syirik moden, ramai orang tak faham. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun tak faham. Sebenarnya syirik moden ini umat Islam sudah pun terperangkap. Tapi sebahagian agamawan, alim ulama pun ada yang tak faham. Dia anggap tak sesat lah. Yang kita nampak, yang dia nampak syirik kuno saja. Inilah zaman fitnah. Jadi supaya kita pandai gunakan akal, saya nak bagi kuliah pada pagi ini tentang falsafah sedikit, tentang bagaimana jalan keluar supaya kita ini dapat berfikir dengan benar berdasarkan wahyu dan tidak menjadi salah satu daripada cabang Mu'tazilah moden. Dengan kata lain, apakah jalan-jalan keluar bagi umat Islam supaya tidak menolak akal, gunakan akal dengan selamat dan tidak syirik. Ini penting. Dan jangan pula kita takut dengan falsafah. Kalau kita tutup dengan falsafah, dibimbangi, akal kita nanti yang dianugerahkan oleh Allah, akal kita jadi beku dan jumut. Tapi kalau akal dibesarkan sangat dan tidak bertunjangkan kepada Tuhan, maka akan rosak, membawa kepada syirik.
Tapi saya dah bagi tahu tadi, sebahagian ulama agamawan tak kata syirik, tapi tak dapat dikesan. Inilah yang akan saya kuliahkan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi apakah jalan selamat bagi kita umat Islam menggunakan akal dan Islam selamat dapat dipertahankan? Bagi umat Islam yang tak dapat elak menggunakan akal, supaya dia amalkan ajaran Islam itu tidak jumud, maju, terbuka. Jadi kalau kita nak gunakan akal atau nak jadi ahli falsafah atau kita minat dengan falsafah, ada beberapa syarat yang perlu kita tempuh. Panduan nak kena tahu supaya kita selamat gunakan akal. Sebab hari ini al-maklum ramai orang tersesat bertuhankan akal. Akal dijadikan sebagai kayu ukur. Apa pun akal, apa pun ukurannya logik. Kalau tak logik, tak terima. Ini salah besar. Sesat ni. Penyelewengan dalam agama Islam. Oleh umat Islam. Agama tu betul. Umat dia yang tak betul. Bertuhankan kepada akal. Dengan kata lain, menafikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang yang tak logik, Allah boleh buat. Hukumnya harus. Yang pertama, siapa yang ada akal nak gunakan akal secara maksimum, semaksimum mungkin, mesti dalami Islam dulu. Sama ada ilmu usuluddin, syariat ataupun akhlak. Supaya kita mahir dalam hal tauhid, fiqh. Kita faham pantang larang bidang tauhid, fiqh, syariat dan akhlak. Ini sebagai neraca untuk kita imbang ilmu falsafah supaya falsafah kita gunakan akal tadi tidak tersasar. Jadi hukum hakam syariat mesti faham sama ada dari segi tauhidnya, syariatnya dan akhlak. Kalau ini tak faham, maka akan rosak. Apa dia? Kita akan besarkan akal sehinggakan akal jadi Tuhan tanpa kita sedar. Contohnya kita kata perkara itu tak boleh berlaku. Karamah tu tak mungkin berlaku. Mustahil berlaku. Kita guna logik akal. Padahal harus berlaku. Boleh berlaku. Kuasa Allah. Jadi kita sedang menafikan kuasa Allah secara tak sedar. Akal dah jadi Tuhan. Faham tak tuan-tuan? Yang kedua, kita mesti faham. Umat Islam mesti faham. Rakyat Malaysia kena faham. Bahawa akal tu makhluk. Bila dikatakan makhluk ciptaan Tuhan, bila dikatakan ciptaan Tuhan, artinya bukan Tuhan. Kalau akal itu bukan Tuhan, Allah itu Tuhan. Takkan setanding. Nak dibahaskan secara falsafah juga. Berat sikit ni. Mengikut teori asalnya, akal itu makhluk. Memang makhluk pun. Ia diciptakan. Berarti ia bukanlah Tuhan. Tuhan yang sebenarnya ialah Allah. Takkanlah sama akal dengan Allah. Kalau begitu, akal itu lemah. Yang tak lemah itu Allah, Tuhan kita. Kita sambung lagi panduan nak guna akal supaya selamat. Akal itu ibarat lautan, nampak tak bertepi. Mata tak nampak. Tepian tadi tu. Yang sebenarnya ia bertepi. Tapi mata tak nampak. Orang puja akal, dia anggap akal tu luas. Tak bertepi. Tapi sebenarnya ia bertepi. Macam laut. Laut kan luas tapi bertepi. Barulah nampak akal itu lemah. Bila dikatakan akal itu makhluk, makhluk tu lemah. Kalau dikatakan bahawa laut itu ada tepi, mata tak nampak. Kalau ada tepi, mesti ada border dia. Kalau orang pakar laut sekalipun, kalau dia teroka, tak semua khazanah laut itu dia akan dapat. Samalah macam akal. Kita guna akal, bukan semua kita dapat. Ada perkara-perkara yang di luar jangkauan akal. Akal tu makhluk kan lemah. Ada bordernya, ada sempadannya, ada hadnya. Jadi makna kata akal tu sudahlah bertepi. Gunakan akal sikit dapat. Macam mana nak bertuhankan akal? Macam mana nak bertuhankan akal yang nak menentukan baik dan tak baik? Jadi untuk menentukan baik dan tak baik ini menurut ukuran Tuhan. Berpandukan kepada wahyu.
Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi akal tu kena berpandukan kepada Quran dan hadis. Bukan akal semata-mata sebagai kayu ukurnya. Ini kena faham molek-molek. Sebab hari ini ramai dah umat Islam yang kononnya aswaja, yang kononnya ahli sunnah wal jamaah, yang kononnya dikatakan umat Islam, tetapi sangat lemah. Sudah tidak yakin dengan perkara-perkara yang gaib. Sudah tidak yakin lagi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seumpamanya yakazah, seumpamanya karamah. Sedangkan dalilnya tahu tapi banyak songeh lagi. Banyak alasan untuk tidak terima. Kerana berpandukan kepada akal, bertuhankan kepada akal. Ini masalahnya. Yang keempat, supaya kita guna akal ni tidak sesat, tidak syirik. Macam mana? Akal ni ada kaedahnya disiplin akal. Atau dengan kata yang lain, disiplin ilmu falsafah. Ada sistem melalui sebab dan akibat. Nak tentukan ya ke tidak ke, betul ke tak betul, melalui sistem sebab dan akibat ni. Bila lahir sebab, ada akibat. Bila lahirkan sebab, ada natijah. Bila lahirkan sebab, ada hasil. Itulah dia konsep sebab dan akibat. Inilah yang dipakai oleh ilmu falsafah. Tidak 100% benar. Tidak mutlak. Ambil perhatian. Bila ada sebab, ada akibat, itulah jawapan. Contohnya, bila orang itu jaga badan, makan ubat, exercise selalu, makan benda berzat, makan ikut time, nak jaga kesihatan, akibatnya sihatlah pada adatnya. Dicetuskan oleh sebab. Disebabkan oleh sebabnya. Ia dah menempuh sebab. Tentu jawapannya sihat. Tetapi, ambil perhatian tetapi ni. Realitinya banyak orang tak sihat. Berapa ramai orang yang jaga kesihatan pada hari ini. Tapi tak sihat. Teori falsafah itu ternafi. Sistem itu menafikan. Bukti lain. Orang yang rajin belajar, rajin baca buku, mentelaah, gurunya mendampinginya, selalu berhubung dengan pensyarahnya, itu sebab akibatnya pandai. Kan? Tapi tak mesti. Tapi berapa banyak yang tak pandai? Itu hujahnya lah, realitinya. Cuma biasanya pada adatnya, kalau kita usaha akan pandai. Biasanya. Tak mesti. Tapi tak mutlak. Kan ternafi sistem akibat itu bukan Tuhan. Makna sistem sebab akibat itu bukan Tuhan. Dan bukannya penentu. Makna kata gini, usaha dan ikhtiar kita bukan penentu. Usaha tu makhluk, ikhtiar tu makhluk. Sebab itu adalah makhluk. Dia tidak memberi bekas, dia bukan penentu. Sebagai contoh lain lagi, supaya tambah yakin, ni penting ni. Sebab hari ni saya punya kajian pengamatan saya, ramai umat Islam di Malaysia ni, berhubung dengan cerita-cerita sufi karamah ni, banyak yang telah menyeleweng kerana bertuhankan akal. Kayu ukur mereka logik dan tak logik. Bahaya ni, sangat bahaya. Sebagai contoh lain, nak bagi faham lagi insya-Allah. Orang yang rajin bekerja, adatnya kaya lah. Tapi ramai juga ada yang bekerja tapi tak semua kaya. Tak kaya-kaya. Jadi nampak oleh kita usaha itu seolah-olah kita ada usaha, ada daya. Seolah-olah itu perbuatan kita. Tapi sebenarnya Tuhan yang tentukan. Sebab itu ada yang berjaya, ada yang gagal. Kita rasa usaha itu seolah-olah dari tenaga kita, dari kemampuan kita. Sebenarnya usaha itu sendiri pun Tuhan yang caturkan. Ramai orang yang tak faham ni. Yang mereka faham, yang umat Islam faham, yang orang yang tak faham, yang orang awam yang tak faham, mereka rasa usaha itu dari mereka, tenaga mereka, kekuatan mereka, kemampuan mereka. Sebenarnya tidak. Semua atas izin Allah. Bukan dari mereka. Dari Allah sebenarnya. Maknanya usaha itu adalah kuasa Allah. Ini ramai orang tak faham. Ada orang yang usaha sikit jadi kaya. Usaha banyak tapi apa-apa. Usaha itu dari Tuhan. Bukan usaha jadi Tuhan. Ambil perhatian. Manusia tak ada kuasa. Sampai bila-bila pun tak ada kuasa.
usaha tidak mutlak. Ada berjaya, ada yang tidak. Kalau begitu, menurut keyakinan orang Islam, Tuhan suruh kita berusaha yang halal kerana Allah nak beri pahala. Bila kita melaksanakan syariat, usaha lahiriah dapat pahala. Kalau betul tata caranya. Jadi kita berusaha ni bukan untuk hasil. Kita berusaha bertawakal, Allah yang menentukan hasil. Bukan usaha. Sila betulkan kefahaman anda semua. Bila kita berusaha, kita berikhtiar, yang menentukan bukan usaha. Memang kita kena berusaha sebab itu perintah syariat. Tapi bukan usaha yang menentukan. Sebab usaha tak ada kuasa. Yang menentukan, yang ada kuasa iaitu Tuhan. Ambil perhatian. Rumusannya, usaha dan keupayaan itu dari Allah. Bukan dari manusia. Yang kelima, panduan untuk guna akal dengan selamat supaya tidak syirik. Takwa itu usaha juga bersifat maknawi. Di sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan atau menetapkan kita usaha untuk lahirkan sebab sebagai akibat. Jadi macam mana gigih sekalipun kita berusaha, berikhtiar, bekerja, bertindak, itu hanya bernilai 10% sahaja. Usaha lahiriah kena buatlah, nilainya 10% sahaja. Takwa itu ramai orang tak anggap usaha. Tapi Allah anggap usaha yang bersifat maknawi. Tersirat rohaniah 90% daripada usaha takwa. Gabungkan dengan 10%. Supaya jangan tak guna akal langsung. Takut jadi beku. Sebenarnya takwa itu usaha juga. Tapi hari ini ramai orang yang tak anggap usaha. Orang anggap usaha tu kerja. Pergi hari-hari pergi kerja. Swasta, kerajaan itu adalah usaha. Kalau duduk atas tikar sejadah, wirid zikir itu bukan usaha. Usaha juga, usaha takwa namanya. Jadi ada juga kalangan di agamawan kita pun yang jahil. Dia anggap hanya guna tangan tu usaha. Yang bersifat rohaniah, maknawiyah, bertakwa itu bukan usaha. Sebenarnya yang bersifat rohaniah, maknawiyah, orang yang bertakwa itu akan juga mendapat bantuan dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, akan diberi jalan keluar. Selesai masalahnya insya-Allah. Jadi ada orang usaha secara lahiriah, bekerja kerajaan swasta seni sebagainya. Ada orang yang usaha atas dasar takwa. Itulah darjat manusia itu berbeza-beza. Tidak boleh kita tetapkan dengan satu cara. Yang keenam, yang terakhir, berkaitan dengan panduan nak guna akal supaya jangan berlaku syirik. Sama ada ahli falsafah kuno maupun moden, ahli sains yang gunakan akal. Jadi kena berhati-hati. Setiap sesuatu itu tak dapat tidak dikaitkan dengan ilmu tauhid, bertunjangkan kepada keimanan, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ikut saja teori akal, sebab dan akibat, secara tak sedar atau bersedar kita sedang menafikan kuasa Allah. Berlaku dalam dunia ni ada sebab, ada akibatnya. Perlu kepada sunatullah itu sebab dan akibat. Kita cari sebab, usahakan sebab. Tapi bukan dia segala-galanya. Contohnya kalau orang nak dapat anak, kena kahwin. Tapi Nabi Adam dicipta tanpa ayah dan tanpa ibu. Sila beri perhatian. Hidup ini, semua orang tahu. Ada ujian. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang orang kata, kadang-kadang bencana alam. Macam-macam. Jadi kadang-kadang kita guna akal. Fikir macam mana nak baik, macam mana nak rawat. Jadi banyak orang yang kadang-kadang tak dapat menyelesaikan masalah. Bahkan ramai yang tak dapat menyelesaikan masalah. Kecewa berdepan dengan keadaan. Akhirnya putus asa, bunuh diri. Jadi ilmu ini, ilmu yang menggunakan akal ini, mesti ada asasnya. Tauhid, fiqh ataupun syariat, akhlak. Kalau tidak, itu yang terjadi sekarang ni. Ramai umat Islam di Malaysia ni banyak bertuhankan akal secara tak sedar.
Jadi orang yang faham ilmu wahyu, Quran, hadis, ilmu tauhid ini, maka kalau dia guna ilmu akal, dia guna akal, baru nampak sangat cantik. Dia akan progresif. Dalam masa sama tidak syirik dengan Tuhan. Tapi hari ini ramai yang terjebak dengan syirik. Sama ada orang biasa, orang awam, termasuklah agamawan tanpa sedar. Semua nak disesatkan dengan akal. Jadi dah jadi satu masalah sebenar-benarnya itulah dia. Kesimpulannya, untuk mengukur suatu peristiwa, keadaan, realiti, jamaah kebenaran, bukan kayu ukurnya akal semata-mata. Bukan kayu ukurnya surat khabar. Tetapi berdasarkan kepada wahyu Al-Quran, dalil yang jelas, hadis yang jelas sumbernya. Sebab dalam Islam ni banyak perkara-perkara yang tersurat dan tersirat. Ada zahir, ada batin. Ada fizikal, ada kerohaniannya. Ada sihir dan ada karamah. Terutamanya yang berlaku pada wali-wali. Ada yang dapat kasyaf, boleh yakazah. Ada firasat yang tepat. Ini semuanya adalah anugerah. Jadi kalau kita guna hukum akal semata-mata, kita akan tewas. Kita akan bertuhan kepada akal. Tak logik. Jadi kita sedang menafikan kuasa Allah. Sedangkan kononnya kita kata kita umat Islam yang yakin dengan Allah. Tapi kerja dan peranan Tuhan, kita tak jelas, tak faham. Dan yang terakhir ingin saya katakan di sini bahawa Jamaah Kebenaran Fatah At-Tamimi ini ada di Malaysia. Jamaah kebenaran. Pergi siasat buat postmortem semua aspek. Dari segi sejarahnya, dari segi jamaahnya, ekonominya, semua aspek luar dan dalam. Pemimpinnya yang bertaraf mujadid. Jadi kalau kita dapat hidayah, dapat taufik, maka kita akan melihat dengan jelas bahawa jamaah kebenaran Fatah Tami itu adalah sebenar-benar jamaah kebenaran. Tapi kalau kita masih lagi bertuhankan akal, sehingga kan meletakkan akal jauh di depan, mengutamakan akal daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, kita akan jadi salah satu daripada cabang Mu'tazilah moden. Apa pun diukur dengan akal. Bila orang boleh ghaib, kita kata, oh tak boleh, mustahil. Ini masalah besar sebenarnya. Sebab itu dosa yang paling besar ialah syirik. Syirikkan dengan diri, syirikkan dengan perasaan. Manusia kita nak faham. Manusia ni memang tak ada kuasa kot mana pun. Dia tidak ada kuasa apa-apa. Tetapi Allah lah yang maha berkuasa, yang memberi laluan, memberi izin kepada para walinya, kepada para kekasihnya untuk mendapat anugerah yang tertentu. Seumpamanya kasyaf, boleh beryakazah, mendapat ilham. Orang baik, kekasih Allah. Dajjal, iblis, syaitan pun diberi izin untuk merosakkan manusia. Iblis boleh mengalir dalam darah kita. Dajjal boleh buat sesuatu yang dahsyat luar biasa. Ya'jud Ma'jud. Ini kan pula wali, ketua wali. Wali-wali Allah kita tak percaya pula. Yang Dajjal kita percaya, syaitan kita percaya. Teruk benar cara berfikir kita. Sekian saja kuliah saya pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.